Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang bersamamu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita Sahih Jami' Sahih Al-Bukhari. Malam ini kita masuk tajuk yang baru, yaitu tajuk zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakat. Zakat atas, bukan baca bab zakawat, itu bab zakat. An Ibn Abbas di 716 hadis 716. An Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Hadis yang panjang. Kalau kita nak sampai panjang juga. Jadi kalau kita nak dinamakan pakar hadis, kalau kita tak kalura, mungkin kita pakar hadis. Siapa tu? Itu pakar hadis. Kalau kita rasa perlu nak pegang gelaran tu, kenapa? Hadis Bukhari ni kena ada apa? Hadis Muslim kena apa? Hadis Quran pun mukhtasar. Itu nak pergi pakar. Tidak, jangan pegang pakar. Yang gelap pakar yang senang. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Muaz ke negeri Yaman. Dia ada sekarang ni Yaman Utara, Yaman Selatan. Beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka supaya mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya aku pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka salat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, ajarlah bahawa Allah memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutlah doa orang yang tak aniaya, kerana sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Maksudnya nota di bawah, maksudnya doa orang yang tak aniaya sangat cepat diperkenankan oleh Allah. Jadi tuan-tuan tengok hadis 7 hadis tambah. Kalau kita baca seorang di rumah, dapat terjemahan ni je lah. Pegang baca doa pilih, dapat terjemahan ni je lah. Bila kita mengaji, kita boleh topik, kita baca tepi-tepi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Muaz ke negeri Yaman. Sebelum nak kirim, coba tanya, wahai Muaz, aku nak tanya hang. Kalau orang tanya soalan ke hang, dia dihantar ke negeri Gubernur di negeri Yaman. Aku nak tanya hang, kalau orang tanya satu-satu masalah, hang baru mana?
Dia kata, ya Rasulullah, aku akan cari dalam Quran. Aku cari dalam Quran. Betul lah orang tanya ni, apa hukum kita derma pinggang kat orang? Apabila saya mati, Wahab, ambillah segala mata saya, ambillah segala telinga saya, ambillah segala hidung saya, ambillah segala lidah saya, ambil semua, ambil. Saya tak mau orang. Dah dia nak tanam apa kan? Tak apa, apa semua bagi kawan. Jadi kalau orang tanya soalan macam tu, kita nak jawab bagaimana? Boleh tak? Jadi Rasulullah tanya kepada Muaz, orang tanya soalan macam tu, nak jawab apa? Kata, saya akan cari dalam Al-Quran. Kalau hang tak jumpa dalam Quran, saya cari dalam hadis. Kalau hang tak cari dalam hadis tak ada, saya akan tanya sahabat yang ada. Kalau sahabat tak ada, mati habis. Dia kata, ajtahid, aku akan berijtihad. Lalu Rasulullah sekarang ada alhamdulillah billadzi arsyada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji-pujian untuk Allah yang telah beri petunjuk kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hang nak pergi sana, wahai Muaz, di sana banyak ahli kitab. Banyak ahli kitab, orang Kristian. Yang mereka ini beriman dengan kitab Taurat. Mereka beriman dengan Nabi Musa. Tak payah dah, tak susah dah. Nak cerita bahawa Allah Ta'ala tak payah dah. Cuma hang kena cerita sikit-sikit lagi agak depan. Dan hang kena bagi tahu dengan lemah. Yang pertama sekali, ajaklah mereka supaya mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi orang kafir, ajak itu ya. Bagi ahli kitab, hang kena tambah satu lagi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada anak dan tidak ada isteri. Apa itu? Sebab apa? Ahli kitab percaya Allah Ta'ala Tuhan, Maryam isteri Tuhan, dan Isa adalah anak Tuhan. Trinity. Bagi tahu ke ahli kitab, berimanlah kepada Allah yang dia tidak ada anak dan tidak ada isteri. Ajak dia. Dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Aku ini adalah pesuruh Allah. Orang Kristian tuan-tuan, orang Yahudi dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW sebab dia dengki. Sebab Nabi Muhammad ni bukan orang Israel. Itu saja. Bukan pasal dia. Katalah Nabi akhir zaman ni Muhammad daripada orang Israel, mereka pasti akan ikut agama Islam. Orang di London, di England, di Switzerland, apa-apa tu mesti semua Islam ni. Dan juga di Palestin semua akan Islam ni. Mereka tak Islam satu saja. Sebab mereka tidak boleh terima hakikat Nabi akhir zaman adalah dari bangsa Arab dan bukan daripada bangsa Israel. Kebanyakan Nabi 90% adalah daripada bangsa Israel. Maka apabila akhir zaman 4 orang yang Arab, 25 orang Rasul yang kita wajib tahu itu 4 orang saja Arab termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau 25 tolak 4 jadi berapa? 21. Kalau lawan angkat tangan menang orang 21 lawan 4. Jadi mereka tidak boleh terima hakikat Nabi akhir zaman adalah daripada kalangan bangsa Arab. Oleh itu dihambat mereka, aku adalah Rasulullah. Kalau mereka boleh buang segi perkauman tu, ya, alhamdulillah. Boleh. Orang luar, bukan orang kita kan? Orang luar kan? Pihak yang ada juga jamaah bukan sebab Kelantan je. Kelantan jamaah dah saya sebut. Dia perkauman Kelantan, dia tak asup Kelantan, dia cukup lah. Paling tak asup je orang Penang. Orang Penang tak nak tak asup. Orang belah utara tak asup. Baiklah tak faham. Ustaz Azhar dulu cakap Terengganu pun okey. Hak main dulu cakap utara. Tak terima. Hak Bollywood tu lagi terima lah sebab dia apa? Dia orang yang tajam lagi terima. Tapi kalau kita masuk Kelantan, jangan main. Kalau bukan orang Kelantan dia payah sikit. Ya taksub dia memang kuat. Tapi bagus satu lah. Pada depan taksub macam tu dia tuan-tuan, dia payah masuk ke Cina. Ada Cina tadi dah orang. Cina bukan Islam. Cina bukan Islam. Kita pergi masuk ke Cina dia payah. Yang masuk ke Cina dan Cina tembak kita itu dia Melayu dah macam ni. Taksub dia bagi kita. Dia pergi cari kedai Melayu dulu. Dia tak kira Islam nanti cari Melayu dulu. Kalau tak ada kedai Melayu dah baru masuk lah. Masuk ke Cina. Tapi ni tak kira kan. Melayu ke Cina ke India ke tak ada. Dia macam. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah.
Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka solat 5 kali sehari semalam. Itu hubungan kita dengan Allah. Bukan sekadar mengucap, tapi mengucap pun dah boleh buat juga. Saya nak masuk Islam. Ni siapa-siapa ni, Cina mai saya nak masuk Islam macam mana? You siapa nak masuk Islam? Oh, saya sudah lama minat dengan Islam. Kau nak nikah dengan Melayu? Tak. Saya. Macam mana mau buat? Saya kena pergi jabat agama. Tak suar tangan hang. Tak apa, tak suar tak apa. Tapi suar tu nak bagi apa? Hebat lagi lah. Pegang. Asyhadu an la ilaha illallah, ya qul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Muhammad itu Rasulullah. Okey, isu amal kita pergi jabat agama. Baru kita buat apa? Prosedur. Jadi dia keluar tak ada nak keluar lama, lori bagi yang mati terus masuk syurga pula. Tu maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa sebut la ilaha illallah yang ikhlas, bukan kerana dia nikah orang Melayu, bukan kerana apa, masuk syurga pula. Kita yang bayar semalam ni belum tentu dia. Tapi cuma satu lah, dia tidak boleh ditanam di orang Islam. Memang dari segi prosedur kawan kita kalah. Dia sudah masuk Islam depan saya, mana hitam putih? Mana ada hitam putih? Dia boleh ke kedai kasut kalau orang ada Islam? Boleh. Tak imam dah boleh keluar Islam. Boleh. Wahab boleh keluar. Jabat agama je boleh keluar. IC pun masih IC kan. Bakak. Kalau dia Hindu, bakak. Tapi dia kira Islam. Okey, dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah masuk tentera. Bukan tekak masuk tentera sains saja. Dia kena ikut peraturan dalam tentera. Dah sebut asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, dia kata yang pertama sekali kena Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Hendaklah solat 5 kali sehari semalam. Awak tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi apabila awak masuk Islam, awak kena ikut undang-undang yang ada dalam Islam. Wajib solat, wajib puasa. Boleh. Sampai bertanya apa? Tuan-tuan jangan ajak payah. Ya payah. Di Islam pada Allah. Senang ya, you masuk Islam, insya-Allah. Tapi ingat you babi tak boleh makan, awak jangan abang lagi. Saya lupa lagi. Bila dan bernabak you asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu nak kena buat apa? You kena potong lancau. Potong lancau. Ayah. Potong lancau. Tak masuk Jawi ya? You kena masuk Jawi. Masuk Jawi itu apa? Kita pernah buat itu potong bawahnya. Hayya, itu saya ada satu saja. Mau potong habis. Lepas tu kita cerita payah. Dia kata tak jadi masuk Islam. Kita kata you masuk Islam, you sudah mengucap, you keluar Islam, kena pancung. Apa pancung? Pancung potong atas. Kayak Islam hanya sesahur. Masuk potong bawah, keluar potong atas. Dah lah masuk Jawi. Dia nak keluar Islam, dah potong kepala. Ayah, sesahur. Jangan jahat payah kan. Kan. Tuan-tuan tengok jemaah tabligh, saya juga respect satu jemaah tabligh. Dia kalau orang masuk nak ikut jemaah tabligh, berapa banyak? Dia tak kisah. Nak potong apa dia tak ada. Ada saya tengok masa sembahyang tu dia Allah Akbar, rambut tu dia. Allah, itu tempat dia banyak. Tu dia rambut dia. Tapi sekali lagi tempat bayar dia pergi sekali. Oh, rupanya dia apa? Dia yang kena bawa. Tapi tak apa, lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lepas itu dia apa? Dia akan itu sendiri. Macam tu kita ajak orang Islam, ajak mereka. Mudah-mudah tu. Solat 5 kali sehari semalam. Hubungan kita dengan Allah. Kalau mereka telah mentaatinya, ajarlah bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka. Diambil dari orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Itu hubungan dengan manusia. Tengok Islam juga cantik. Apabila kita telah mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku nak saksi Muhammad itu pesuruh Allah, maknanya kita tunduk di bawah doktrin perlembagaan. Okey, saya patuh pada perlembagaan yang ada. Apabila awak mengaku patuh, apa kena bina hubungan dua.
Yang pertama, bina hubungan dengan Allah. Yang kedua, bina hubungan dengan manusia. Apa hubungan dengan Allah? Salat. Salat. Allah. Bina hubungan kita dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Yang kedua, bina hubungan dengan manusia. Jadi makna dia, kalau kita mati, tuan-tuan, orang mengaku kata, macam mana pendapat hang itu? Oh, alhamdulillah, aku tengok dia tu sebenarnya tak pernah kita boleh ngawari dia main. Okey, saya dah pernah janji Allah. Panggil dia pula macam mana? Oh, alhamdulillah. Tak pernah dengar kata dia minta orang, tak pernah kata dia menumpak kat orang. Kira pasal malaikat susah nak tulis apa? Di segi dosa kata kat orang. Hubungan dia dengan baik. Jumpa siapa buka main ni tak tegak dengan orang. Kira orang puji dah semua. Nabi kata dakhal jannah, masuk syurga orang macam tu. Sebab hubungan dengan Allah dia elok, hubungan dengan manusia dia pun dia pun elok. Jadi tuan-tuan, Islam bagi doktrin perlembagaan yang kedua, mesti bina hubungan dengan manusia melalui zakat. Diambil daripada orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin. Itu zakat harta, zakat pendapatan, zakat KWSP, zakat fitrah, semua kena bayar. Orang kaya ke orang miskin ke kena bayar. Orang miskin tanya, apa sebab kami kena bayar? Apa sebab kami kena bayar? Kau tak kisah. Apa bayar RM7 je. Lepas tu apa dapat balik? Nampak orang nasi gerugak kan? Nasi gerugak pada hujung Ramadan, kita bagi fakir miskin, kita bagi apa? Kita bagi zakat kat dia. Dia bukan dia dapat satu, dia dapat banyak lagi. Dia cuma waktu zakat untuk diri dia RM7 saja, tapi dia dapat lebih banyak lagi. Ambil daripada orang kaya, bagi kepada orang miskin. Jadi tuan-tuan, kena ingat, kita kaya, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada kita, maka Allah Ta'ala ambil 2.5% daripada kekayaan kita. Baik. Ada, saya kira di surah sedikit, dia kena umrah zakat 1 juta. Tuan-tuan lah. Tapi dalam tangan dia masih ada 3 juta. Artinya dia punya income tu tahun tu apa dia? 4 juta. Nampak Nabi Robak ni kan? Dia banyak 4 juta. 1 juta kena orang keluar, tapi masih ada di tangan 3 juta. Jadi jangan sayang. Allah sayangnya Allah 1 juta, sayangnya sayang. Tak sayang. Allah Ta'ala bagi kat hang berapa? 3 juta. Kita fikir-fikir macam tu je. Kalau fikir macam tu, tuan-tuan, kita buat keluar zakat banyak pun kita tak masalah. Jadi masih belum teruji siapa yang kena bayar 100-200, masih belum teruji lagi. Siapa kena 100,000 tahuan lah. Try tengok. Tanya orang yang kena bayar zakat 5,000 ke atas. Allah, pasal macam apa bayu bayar kan? Saya nak main dah. Kan? Pasal macam baru bayar ya tahun 2013, 2014 nak main dah. Lah 2014 nak habis dah. Nak masuk pula 2015. Oh, banyak kena bayar. Tapi kita bayar satu je. 2013 kita bayar 100,000, yang ada banyak lagi. 2.5% je. Kita kata 3% lah, 3%. 3% saja. Bukan Allah Ta'ala ambil 97%. Dah, Allah Ta'ala ambil 3%. Tinggal lagi 97% kat kita. Pegang hati je. Sayang Allah, bagi je. Ada tak orang bayar 100,000 ni? 100,000. Ya. Zakat ke bukan? Ambil kepada orang kaya, bagi kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Maksudnya jangan rampai harta mereka. Kalau mereka dah patuh dah semua, jangan apa? Jangan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam sirah Islam, Abu Bakar dia perang, mula-mula jadi khalifah dia. Dia hantar tentera suruh pergi perang orang yang tak bayar zakat. Bukan pergi perang apa ni, orang tak bayar zakat dulu. Apabila Rasulullah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Terus dia hantar khalifah perang, okey, pergi perang orang yang tak bayar zakat, bunuh. Habaq depa tu suruh bayar zakat. Kalau depa tetap enggan tak mau bayar, bunuh tu. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, adakah kamu mau buat satu benda yang Rasulullah tak buat? Bid'ah, kira bid'ah. Adakah kamu mau buat satu benda yang Rasulullah tak buat?
Rasulullah kata, "Man qala la ilaha illallah asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Siapa kata la ilaha illallah, maka terpeliharalah darah dia dan harta dia daripada dirampas. Bukankah Rasulullah dah kata macam tu? Saya nak buka kata boleh. La Abu la. Ya Umar bin Khattab laisa kadzalik. Fahim. Bukan macam tu yang aku faham. Yang aku faham ialah orang yang kata la ilaha illallah dan dia menjalankan doktrin Islam. Apa dia? Allah, wahai Umar, bukankah kamu tak tengok dalam Quran? Kamu tengok dalam Quran, kamu perhati dalam Quran, Allah Taala sebut wa aqimus solah, dia akan kemak dengan wa atuz zakat. Wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Apa yang kamu faham, Umar? Dia kata, iaitu saya nak pandai enggak macam ni. Iaitu Allah Ta'ala tak terima orang yang sembahyang tetapi tidak bayar zakat, dan begitu juga Allah Ta'ala tak terima orang yang bayar zakat tapi tak sembahyang. Mesti dikemak kedua-duanya sekali. Secepat lepas dengan. Ingat tak dalam ayat riba Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa aqamus solah wa atawuz zakah. Orang yang beriman dan amal soleh dan mereka sembahyang dan bayar zakat. Tengok ada Umar. Itu saya nak Umar. Okey, Abu Bakar, lakukan apa yang kamu rasa patut. Jadi dia pergi perang. Jadi tuan-tuan tengok, lepas pergi perang apa-apa tu, orang mula bayar apa? Bayar zakat balik. Lepas tu saya nak Umar jumpa kepada apa? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, alhamdulillahilladzi arsyadaka Allah. Segala puji-pujian kepada Allah Taala yang telah beri petunjuk kepada kamu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Kalau tidak, orang semua akan tak mau bayar apa? Tak mau bayar zakat. Jadi itu ya, dalam hadis dia kata apa? Orang yang bayar zakat, Allah Taala akan bagi kalung pada hari kiamat. Kalung rantai, dalam bentuk rantai akan mai kat dia, dia akan bercahaya. Dan cahaya itu akan menerangi dia masa dia melintas di siratal mustaqim. Tetapi orang yang tidak membayar zakat, Allah Ta'ala akan bagi kalung daripada api, dan api itulah kalung di dia, dan dia akan seret dia jatuh ke dalam neraka ketika melintas di siratal mustaqim. Jadi perhatian tuan-tuan, balik kira sendiri lah. Dah bulan Disember kan? Disember. Nak masuk 1 Januari dah. Kira sendiri. Kalau duit dah 13,000 dan ke atas, wajib bayar zakat. Tak mana kira 13,000, semua bank. Semua bank dah kira. Kecuali tabah haji. Semua bank kira-kira semua tu tengok cukup dah 13,000. Kalau 13,000, 2.5 per 100 kali 13,000. Kalau ada 20,000, 2.5 per 100 kali 20. Bayar zakat. Tak payah pergi usahkan zakat. Cik tolong kira saya dapat apa, bibi minta maaf cik, pegawai tak ada. Pegawai ni buat apa? Saya ambil 3 kali dah tak ada. Betul balik bayar zakat. Tak kira ni dah 25 tu. Tapi bagilah. Tak dapat apa yang asal susah kan. Insya-Allah. Tak, dia kata janganlah ambil harta orang yang paling berharga. Dan ayat dia tu. Wattaqi da'watal mazlum. Ingat elok tu. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Takutlah doa orang yang teraniaya. Apa maksud teraniaya? Kita tipu orang. Kita buat nanya ke orang. Kita khianat. Itu maksudnya kita buat anaya kalian. Hak dia patut dapat. Beri patut dia dapat. Tiba-tiba oleh kerana ada pertelingkahan peribadi dengan dia, kita orang yang bahagian meluluskan, kita potong nama dia. Boh kawan kita. Saya pergi kedai elektrik saya di bawah sebelah beberapa orang senang abang dia dan dia bukan orang sedang. Okey, memang saya tunggu sudah lama sengaja. Kau pergi duit beri. Hayya. You beri. Orang mau bagi mah ambil ya. Orang mau bagi mah. Jadi tuan-tuan, orang yang patut berhak dapat, kita jangan nafikan hak. Jadi kerana pertelingkahan pribadi.
Kalau kerana memang dia tak layak dapat, tak apa. Itu memang kita buat kerja apa? Kerja betul. Tapi oleh kerana dia layak dapat, tapi oleh kerana ada selisih pendapat, tegak dia je. Kita pun terus potong apa? Potong apa ya? Hak zakat pun orang nak bagi. Ni nak bagi kat mak tu ah. Salah. Mak ni pun tahu lah perangai dia. Pi potong. Tak mana dia terdapat lagi tapi potong. Itu nama dia buat ni. Asal kita boleh buat? Boleh buat. Kita duk menyusahkan dia tu tak ada faedah apa. Kita menyenangkan dia, Allah Ta'ala menyenangkan kita. Nabi kata takut doa orang yang teraniaya kerana sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Tidak ada dinding. Ada orang tanya saya, Ustaz boleh tak dia tu hutang saya 1,000, saya ada doa bagi hidup dia papa. Dia kalau dia doa apa? Apabila orang hutang tidak bayar, maka dia itu termasuk orang yang teraniaya. Ustaz saya nak doa bagi dia gila boleh tak? Saya dihutang saya tak bayar. Berapa hutang? 100 Allah. 100 Allah. Salah kan? Doa bagi dapat hidayah. InsyaAllah. Kok dia hutang kita tentu di akhirat. Di akhirat tuan-tuan, pahala amat diperlukan. Seperti mana air diperlukan di padang pasir. Di padang pasir ada jalan masa tu nak apa? Ayak. Tahu kita cari nyampak kau tu. Tuan ada ayak dah, dia tak ayak tak ada. Duit juta dah mau. Dia tak nak apa-apa, 2 juta. Saya nak ayak. Di akhirat yang kita perlukan ialah pahala. Mai di pintu syurga, malaikat sekat kita. Minta maaf noh. Hang ada 100 poin lagi untuk masuk dalam syurga, tapi poin nak ambil dah. Poin nak ambil. Kita patutlah kita juga satu pengat apa hutang gua. Apa hutang gua tak bayar. Apa hutang gua bayar. Apa hutang gua bayar. Kadang kita pun tak ingat. Terusnya. Kedua tak apa malaikat mai ni ada ni, dia tahu mak hutang hang ni tak. Tak hang tak bayar 100, tak ambil pahala dia. Pahala dia 100. Alhamdulillah, umat hang lah aku kasih. Tu dia. Pegang peluk umat. Hang ambil piam macam saya. Tak bazu hang tak bayar aku dulu. Hari ni aku ambil apa? Ambil pahala. Pahala tu kita gunakan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan susah hati. Orang hutang kita tak bayar di dunia, ambil dia. Hidup dia tak senang pun. Tak senang mana pun. Tapi kita boleh ambil di akhirat. Okey. Jangan doa dia gila tak? Apa? Hutang kita sampai kita berdoa tahajud. Solat hajat dia tak malam bagi dia gila. Mana 100 ya? Tak. Doa bagi dia dapat hidayah. Betul. Nabi kata takutlah doa orang yang teraniaya kerana sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. Kita masih ingat apa ayat Masriah ni kan? Masriah tu orang tulis anak dia macam-macam bubuh di poster berkat dia. Berkat di pokok-pokok bawah. Kata macam-macam kat anak. Duduk macam-macam anak perempuan tepi kata Masriah. Untuk Masriah tinggal dia. Tak orang tulis macam-macam. Tak pindah macam-macam. Dia tak orang tulis tu tangan nak gulung tu. Baik bulan di sini dua tangan bawah. Dia kata macam tu je. Orang yang tulis tu tangan nak gulung tu. Kata macam tu je. Doa Allah Ta'ala bakulkan dia. Sebab termasuk orang yang teraniaya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah jangan kita buat banyak-banyak. Minta maaf di dunia sebelum di akhirat. Okey, kita tengok tuan-tuan malam ni berkenaan dengan semayang tengok mushaf Al-Quran tu berasal. Kita ada Quran besar kita di depan. Kita tengok apa hukum semayang tengok mushaf. Adakah lebih afdal tengok mushaf ataupun tidak tengok mushaf? Quran tu dia punya mushaf. Kalau tuan-tuan pergi di kedai Arab, tuan-tuan kata kalau tuan-tuan baca mushaf uridu Quran, dia tak tahu. Kan kita punya Quran kan? Quran. Uridul Quran, dia ish Quran. Kalau di Mekah dia kata ish Quran. Kalau di Mesir dia kata Quran. Quran. Kata Quran apa? Tak faham. Dia tak faham. Dia kena kata uridu mushaf. Mushaf. Baru dia apa? Baru dia faham. Dia tak tanya dah. Dia tak tanya apa. Jadi dia panggil mushaf. Hukum solat melihat mushaf Al-Quran 10 buka surat 109. Ini ada orang yang buka surat tak sama.
Kalau bukan solat tak sama, tuan-tuan tengok di depan, bab 4 takbiratul ihram. Ada orang bukan solat tak sama. Bab 4 takbiratul ihram. Dia nak menghabis bab takbiratul ihram. Jadi dia apa? Hukum solat balihan mushaf Al-Quran. Saya ulang sekali lagi, bab 4 takbiratul ihram. Hukum solat balihan mushaf Al-Quran. Dia sebelum bab 5. Okay, jadi kita habis malam insya-Allah. Hukum solat balihan mushaf Al-Quran. Bagi seseorang yang menunaikan solat, dibolehkan melihat mushaf. Jadi tengok Quran besar tu, depan tu, dan membacanya ketika solat seperti mana seorang imam yang memimpin solat tarawih. Jadi tuan-tuan garis, dibolehkan. Jadi tak ada masalah. Cuma hukum dia afdal atau tidak afdal itu kita bincang ni. Yang pertama soalnya bolehkah? Tak boleh. Lepas tanya soalan, Ustaz boleh tak saya sembahyang tarawih ikut imam kau? Yang gurau. Saya bukan TV dia kan. Saya bukan TV. Sana Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Boleh tak? Okey. Kalau gitu orang tawah di sana, ada tawah sini. Orang tawah di Mekah, ada tawah sini. Dia boleh membaca mushaf yang diletakkan di hadapannya. Dia boleh baca mushaf yang diletakkan di hadapannya macam kita depan ni. Ataupun boleh juga dia membaca mushaf hanya kerana ingin membaca satu surah yang tidak dihafalnya ketika dia sedang melaksanakan solat sendirian ataupun munfarid. Solat munfarid. Sekarang nak baca satu surah. Contoh dia nak baca apa dia? Hari ini dia tak boleh main sembahyang subuh. Jadi dia nak baca surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Jadi dia sembahyang seorang-seorang di rumah. Jadi dia buka mushaf besar tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitab. Ini tengok apa? Buka mushaf. Contoh tengok tayangan nak TV hak Mekah tu kadang-kadang orang apa? Ya kan? Tapi hak tu tak ada orang suruh pun. Tak ada orang suruh pun. Buat kerja penat ya. Tu imam dia baca di depan, dia pun duk apa? Tengok je. Tapi kalau ada alasan, kalau saya tak tengok saya balik, saya tengok ingat TV Astro, ingat 108 Hindustan, lepas tu daripada 50 Animal, lepas tu Geografi, lepas tu lebih saya tengok ni, kalau dia pulang lagi dah. Tapi sebenarnya tak disuruh pun. Tak disuruh pun di dalam. Katanya soalan, apa hukum dia makmum ada di belakang tu, lupa? Kan dia ambil TV live-nya kan? Tak payah. Tak payah apa. Kita cuma dengar. Cara demikian tidak membatalkan salat, tetapi makruh bagi seorang hafiz. Orang hafiz dia makruh. Yang hafal Al-Quran ataupun yang hafal surah yang ingin dibacanya melihat mushaf. Jadi tuan-tuan garislah makruh. Hafiz makruh. Makruh tengok. Saya dia pada tengok tu dia jadi ganggu balik. Dia jadi ganggu. Lebih cepat lagi kalau dia tak tengok. Kalau hafiz memang dia macam tu. Okey. Ini kerana dengan melihat mushaf berarti ada tambahan kesibukan yang mengganggu kekhusyukan solat. Dia jadi apa? Jadi kacau. Jadi tuan-tuan ada di saya ikut sekali di masjid Abdullah Fahim. Saya tak tahu lah kita sebenarnya macam mana tak tahu kat syekh dia. Dia baca ma qata'tum min laylatin aw taraktumuha ala usuliha. Dia baca sampai tak. Lepas itu dia pun rokok. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Tentu dia pergi rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai habis. Itu dia ambil balik ayat tadi. فَقَطَعْتُمْ مِنْ لَيْلَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا عَلَى أُصُولِهَا. Artinya itu kesalahannya amat besar bagi. Soal hafiz tak patutnya dia salah dia. Saya tak tahu lah dia hafiz 30 juzuk ataupun dia hafiz tak 30 juzuk, saya tak tahu. Tapi saya tengok dia baca mana sepanjang tarawih 20 rakaat tu, dia baca Quran lah daripada mula sampai habis. Saja kalau macam itu tak sepatutnya dia salah. Patutnya tak boleh salah.
Orang biasa salah tak apa. Tapi kalau hafiz tak boleh salah tu. Kesalahannya amat besar. Ma qata'tum min layyinatin. Tak boleh. Saya ingat lagi di Mesir. Ada pelajar Azhar, kita ada Azhar, baca dalam bah. Dia baca kuat dalam bah. Ma qata'tum min layyinatin. Reba bah tengok. Haram. Orang pakat terkejut sampai tu. Sampai dia buat bah. Kata iqra kaman marrah. Dia tahan baca sekali lagi. Sampai dia buat bah, sampai dia tengok apa kita cukup belaga apa kan. Waktu pun baca lah, dah harap saya baca. Ma qata'tum macam hafiz. Allah faham dia baca. Ma qata'tum min layyinatin. Kira kalau qaltan fi makan dah. Dia tak salah tak ni. Hang baca layyinatin. Bukan layyinatin sampai dia buat bah. Sampai dia buat bah. La, muslimatin, linatin. Dia pun tengok, bukan layyinatin, linatin. Dia makna dia akan menyebabkan perubahan yang amat besar. Ma qata'tum min linatin. Apa yang kamu potong daripada tumbuh-tumbuhan apa, kira pokok-pokok lah, itu linatin. Kalau layyinatin makna lemah lembut. Kan lari makna tu, apa yang kamu potong daripada lemah lembut, apa kan? Saya pergi ke hutan dan menebang pokok. Okey, faham tak ayat tu? Faham? Saya pergi ke hutan dan menebang lemah lembut. Apa? Dia mesti tengok dari babah tarah dia. Jadi saya tengok tak sepatutnya hafiz di Abdullah Fahim tu dia salah. Sepatutnya tak boleh bang. Sepatutnya tak boleh salah. Jadi makna dia tuan-tuan, orang hafiz kalau dia tengok mushaf lagi apa? Lagi ganggu. Dengan melihat mushaf berarti dia harus memperhatikan dan memikirkan apa yang dibaca dan perbuatan itu telah keluar dari maksud dan tujuan solat. Boleh jadi apabila dia memejamkan kedua matanya dan merenungkan apa yang dibacanya, pasti solatnya lebih khusyuk. Allah. Jadi hafiz memang dia ingat betul. Kita ingat Syekh saya, Syekh Mustafa, kata kalau apa tak percaya, tapi sebab saya tengok ni, saya percaya. Dia khatam setiap hari 30 juz. Setiap hari khatam. Macam saya duduk di sana, dia tanya, dia kata, kam takhtum kamar fi al-yawm. Dia tanya saya, khatam berapa kali sampai? Habis saya kata, saya boleh habis kuat saya boleh baca 10 juz ya. Oh, dia tak ada akhtimu kulla yawm. Dia kata, aku khatam setiap hari. Betul dia tu dia mau dia tak boleh khatam setiap hari 1 juz 10 minit ya. 1 juz 10 minit 60 juz 60 minit tinggal 6 setiap hari dah khatam. Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia. Okay. Dalil dibolehkan melihat mushaf dalam solat adalah berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah bahawa Nabi Muhammad SAW pernah menunaikan solat dengan memakai baju khumaysyah, baju kemeja yang ada tulisan. Jadi tengok nota bawah 45. Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz 4 mengatakan lafaz al-imbidaniyah tu, al-imbijdaniyah artinya pakaian baju tebal yang yang tidak bergaris warna-warni. Apabila ada lukisannya atau alam, maka namanya khumaysyah ataupun khamisyah. Khamis bagi saya alam itu lawan laun warna. Baju ataupun kemeja yang tidak berwarna, garisnya disebut al-bijambiyah. Manakala baris warna-warni disebut khumaysyah ataupun Arab panggil macam khamis. Khamis. Jadi mana baju yang ada tulisan. Jadi kalau baju t-shirt dan tulisan, kalau boleh jangan pakai yang lagi orang dah baca ya. Tulis di belakang tu reunion 2014 antara yang hadir tu dia. Kita pun baca sama-sama. Okay. Nama apa nama gelap? Buntai kan? Buntai, cicak, macam kombin. Ya Allah. Dah baca. Mai tak apalah. Mai
Imam Malik. Kita baca habis sebenarnya. Kan reunion tu banyak kan. Dah ada 3 line. Saya tengok apa yang 3 line. Satu line sampai bawah, satu line bawah sampai bawah. Kita ada banyak baca tu. Jadi mana tak elok lah saya pakai baju-baju yang ada tulisan yang macam tu. Orang dah baca ya. Lalu Rasulullah bersabda, tulisan-tulisan baju ini mengganggu. Bawalah baju tersebut ke Abu Jahmin. Abu Jahmin ni, tuan-tuan cantik sikit nak marah kat atas. Abu Jahmin ni bukan orang Islam, dia orang kafir. Orang kafir. Dia orang kafir, boleh pakai. Dan bawalah padaku al-inbijaniyah, baju kemeja yang tidak ada lukisannya. 46. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Kita qabih sampai satu sebelum insya-Allah. Itulah riwayat daripada Sahihain. Sahihain tu maksudnya tuan-tuan tulis anak panah kat atas, Bukhari dan Muslim. Sahihain. Jadi Bukhari dan Muslim. Manakala riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta muka surat 97 juzuk 1 nombor 16. Tuan-tuan tengok kitab Muwatta tu berapa? Kitab hadis. Kitab hadis oleh Imam Malik yang ditulis oleh Imam Malik. Siapa nak mengaji mazhab Maliki mesti kena lumat baca dulu kitab Muwatta. Kitab Muwatta tu kena baca. Ditulis oleh apa? Oleh Imam Malik. Mazhab Maliki. Jadi tuan-tuan nak apa bagi? Jangan kita doa. Kata siapa baca doa kunut waktu subuh tu dia tu tak erti. Tuan-tuan, yang kata kena baca doa kunut waktu subuh ni Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia belajar kat Imam Malik. Imam Malik pendapat dia tidak ada kunut pada waktu subuh. Tuan-tuan, kitab Muwatta tu saya tengok lebih kurang tebal ni. Dia nak pergi mengaji kat Imam Malik. Imam Malik kata hang nama apa? Tu buruk. Hang nama apa? Syafi'i. Mai pada mana? Mekah. Bangsa apa? Quraisy. Hang nak buat ajar apa baju aku? Saya nak mengaji kitab Muwatta. Ada apa? Mak bimbit saya belakang kitab Muwatta. Dia pandai. Dah. Hang balik baca. Hang balik baca dulu. Kalau tak mau Fatimah apa baca apa tu. Lepas tu minggu depan baru main mengaji. Tuan, semua kitab ni sudah ada dalam kepala saya. Saya sudah hafal dia. Allahu Akbar. Nak ambil betul ni. Betul kan? Baca. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada Ibn Umar qala sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-markah sambung. Dia pun sambung lah. Mana wa fi salatil lail qala masna fa idza faja. Dia buka pula depan. Okey. Aku nak baca. Anasin qala saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasin fa wajada. Okey, siapa? Dia pun faju hijab pun ayat mana tu. Hang ni orang kan tu. Tanya semua boleh jawab. Semua boleh jawab. Tu Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu dalam kitab Malik kita sebut dah tidak ada kunut pada waktu subuh. Dia mengaji kat Imam Malik, dia berguru dengan Imam Malik. Jadi dia tahulah dia tak ada kunut subuh, dia tahu habis dah. Jadi apabila kemudian dah habis dah Imam Malik kata habis dah ilmu hukum, tak ada dah. Aku tak ada bagi dah kan. Habis dah, khatam lumat dah, tak ada ilmu aku nak bagi hang. Boleh dah hang balik ke Mekah. Dia tak pergi Mekah ni, dia pergi mengaji kat Abu Yusuf, mengaji pula fiqh Hanafi. Fiqh Hanafi pun kata tidak ada kunut pada waktu subuh. Dia baca. Dia tak negi, dia baca lagi, dia mengaji lagi faham tu. Dan sekali dia berkesimpulan ada kunut pada waktu subuh berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qunuta hatta qubida. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan membaca doa qunut pada waktu subuh hatta qubida sehingga baginda wafat menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya berpendapat ada kunut pada waktu subuh. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh ada orang kata orang yang baca kunut pada waktu subuh tu bengong, kepala bengong dia dengar. Kalau menurut Imam aku lah tu kan. Okey. Dari Sayyidatina Aisyah yang mengatakan Abu Jahmin bin Hudzaifah menghadiahkan sebuah
Umaysyah kemeja baju yang bergaris warna-warni lukisannya kepada Rasulullah SAW. Baginda pun menunaikan solat dengan pakai baju tersebut. Setelah selesai solatnya, baginda bersabda, kembalikan hai Aisyah baju ini kepada Abu Jahmin. Imam Bukhari dalam sahihnya muka surat 184 juz 2 Fathul Bari mengatakan, Sayyidatina Aisyah pernah diimami oleh Habib pembantunya Zakwan dengan membaca mushaf. Jadi contoh kali ini dalil kata boleh baca ada mushaf. Tak saya boleh buka saja. InsyaAllah ada sikit ya. Al-Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari muka surat 185 juz 2 mengatakan hadis tersebut dijadikan dalil bagi membolehkan seseorang yang menunaikan solat membaca Al-Quran melalui mushaf. Daripada hadis yang mengungkapkan tentang adanya tulisan pada sebuah baju tadi, dapatlah disimpulkan bahawa melihat sesuatu dalam solat itu meskipun sedikit mengganggu tidak membatalkan solat. Kita tengah-tengah sembahyang, tentu tertengok dia tu ada reunion 2014, kita pun terbaca sikit, tak kata solat. Lalu bagaimana halnya dengan melihat mushaf? Mengapa harus dilarang ataupun dimakruhkan? Jadi mana tengok mushaf lagi bolehlah. Apa yang telah saya sebutkan itu dikuatkan oleh pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dia mengatakan apabila orang yang menunaikan solat membaca Al-Quran di pada mushaf, maka solatnya tidak batal. Sama ada dia menghafal Al-Quran ataupun tidak menghafal, jadi tak batal. Tapi dia kata hafiz makruh. Apabila dia tidak menghafal Al-Fatihah, maka membacanya dengan mushaf menjadi wajib. Tak payah Fatihah baru masuk Islam. Kadang-kadang dia perlu membolak-balik lembaran mushaf, itu pun tidak membatalkan solat. Dengan syarat, ingatlah, jangan lebih gerakkan pada 3 kali. Itu kena jaga dia. Bahkan apabila dia melihat ada tulisan sedang Al-Quran dan dia mengulanginya ataupun menimbulkan warna dirinya, maka solatnya pun tidak batal meskipun waktunya ada lama. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai disebutkan dalam Al-Ibla, perbuatan ini adalah makruh. Yang kita makruh. Dan ia perlu disepakati oleh para pengikutnya. Inilah mazhab kami, mazhab Imam Malik, Abu Yusuf. Abu Yusuf ni mazhab Hanafi. Atau terjadi sikit, tarik nak marah ke bawah, Abu Yusuf tulis itu mazhab Hanafi. Muhammad bin Al-Hasan dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua kata boleh baca Quran, tidak batal. Ada pun talqin, yakni mengajarkan solat oleh orang yang tidak menunaikan solat, tidak membatalkan solat tanpa khilaf. Perbezaan pendapat di kalangan ulama dan demikian menurut pendapat Imam An-Nawawi. Macam mana ajak orang yang sembahyang? Contohnya kita nak ajak anak sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sembahyang kuat ya Allah. Baca kuat. Tidak anak tak tahu sembahyang kuat dalam apa? Dalam sembahyang Zuhur. Sembahyang Asar pun baca apa? Baca kuat. Jadi makna dia hukumnya adalah dibolehkan sekali-sekala. Bukan sampai budak tu umur 15 tahun. Dah ajak saja. Ajak sekali dua saja, lepas itu kita pun baca pelan baliklah. Adik faham dah ke? Nak sembahyang Zuhur baca apa? Dia pun okey faham dah abang. Lepas tu kita buat Asar pula. Lepas tu tanya adik faham dah ke? Macam mana apa nak baca tu Asar? Dia pun okey faham dah abang. Kita sembahyang baca Asar. Wallahu a'lam bissawab. Okey, tuan-tuan kita pergi sana Pak Ketai. Depan dengan mendepan sekali. Saya Pak Awai kan, Pak Awai dia tanya ni ada kan. Jadi saya Pak Ketai dengan 21 insya-Allah kita akan balik depan. Okay. Ya. Jadi 2 minggu lah kita cuti tanpa rekod. Sekali lagi minta tolong azan dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma jama'na hadha jama'an marfu'an. Allahumma zidna anna وعلمنا كامل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام